Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mantap. Alright. So, terima kasih kepada anda yang sedang menonton live video seminar nak rekrut ramai ejen 2020. Okay, so saya Pak Long. Alright, so sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, sebelum kita mulakan seminar kita pada hari ini, kita tunggu dulu. Alright, kita tunggu dulu. Okay, orang-orang rakan-rakan lain, usahawan lain yang sedang nak sama-sama belajar dengan kita pada hari ini. Okay, so kita tunggu dia orang dulu untuk masuk ke dalam live video ni. Okay, thank you kepada anda yang sedang menonton video ni. Okay, boleh like banyak-banyak, bagi love, bagi share. Okay, tag kawan-kawan anda yang buat bisnes, bagi dia orang belajar. Okay, sebab apa yang kita akan belajar pada hari ini adalah sangat-sangat penting untuk anda kalau anda buat bisnes menggunakan sistem ejen. Alright, so hari ini special. Yang sedang berada di mana sahaja yang anda berada, okay, mungkin boleh komen kat bawah. Okay, anda berada kat mana? Dekat rumah ke, dekat office ke, ataupun tengah bercuti dekat kampung ke, dekat mana? Johor ke, Melaka ke, Perak ke, saya Pak Long nak kenal. Alright, okay. So kita nak tahu anda sedang online dekat mana, anda sedang belajar dekat mana. Alright, jadi kepada anda yang sedang menonton, okay, thank you kepada anda dah join live ni. Alright. Okay. Alright, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, thank you. Alright, so kepada anda yang sedang menonton video ni, okay, izinkan saya, okay, Pak Long perkenalkan diri kepada tuan-tuan semua. Okay, Pak Long adalah salah seorang trainer, okay, untuk membantu anda letupkan jualan dengan menggunakan sistem ejen sehingga 5 dan 6 angka kurang daripada 3 bulan bila anda gunakan sistem ejen yang betul daripada Pak Long, okay, dan juga Puan Anis Paloma, insyaAllah. So anda akan belajar macam-macam dalam video ni, insyaAllah. Untuk anda yang tak tahu macam mana nak buat sistem ejen, macam mana nak belajar, dekat mana nak tengok commission, macam mana nak tengok nak belajar buat sistem ejen, nak rekrut ramai ejen, okay, dekat sini anda boleh belajar. Okay, boleh tag, komen, kawan-kawan anda boleh like, share. Okay, bagi love banyak-banyak. Okay, kita akan bermula sekejap je lagi. Alright. So, thank you. Okay, thank you. Alright. Okay, tuan-tuan. Alright, thank you tuan-tuan. So, kita akan bermula sekarang. Alright. So, sebelum kita bermula, Pak Long nak tanya, okay, kepada anda yang sedang menonton live video ni, okay, siapa yang dah bisnes lebih 10 tahun, okay, yang baru bisnes 3 tahun, ataupun baru saja nak mula bisnes, ataupun dah setahun, 2 tahun, adakah anda berpuas hati, terutama yang baru, yang dah lama start, okay, sekurang-kurangnya mungkin 1 tahun lah sekurang-kurangnya. Adakah anda berpuas hati dengan apa yang anda dapat sekarang? Okay, sekarang zaman semakin mencabar. Okay, ramai orang kehilangan pendapatan, kehilangan pekerjaan. Tetapi itu bukanlah bermakna kita tidak boleh teruskan kehidupan. Okay, banyak cara yang anda boleh guna, banyak cara yang anda boleh bina semula kehidupan anda. Salah satunya yang paling ramai, yang paling mudah, tak perlu kelayakan tau. Okay, tuan-tuan, okay, kalau nak buat bisnes, nak jadi usahawan, nak jadi jutawan, tak perlukan kelayakan. Tak ada siapa pun yang kata, okay, kau boleh jadi usahawan, kau boleh jadi jutawan, kau tak boleh. Muka macam ni tak boleh. Muka macam ni sesuai jadi artis. Muka macam ni, tak maaf kau memang tak boleh nak jadi jutawan. Kau memang tak boleh nak jadi usahawan. Darah tak mengalir lah. Darah saya, darah dalam badan ni tak ada kena-mengena dengan darah bisnes, tak ada masuk. Silap tuan-tuan. Okay, kita tak perlukan kelayakan untuk jadi usahawan, jutawan, businessman, businesswoman, founder, stokis, ejen, dropship. Tak perlukan kelayakan. Yang perlu adalah diri anda sendiri. Okay, tindakan anda sendiri. So, Pak Long ucapkan terima kasih dan tahniah kepada anda yang bertindak pada hari ini untuk belajar, okay? Untuk belajar buat rekrut, training, ejen pada tahun 2020 dengan
cara yang betul. Siapa yang dekat sini nak letupkan jualan dia sehingga 5 ke 6 angka dalam masa kurang 3 bulan dengan sistem ejen? InsyaAllah apa yang anda akan belajar lepas ni, okay, anda boleh terus apply, anda boleh terus fahamkan, anda boleh terus buat. Okay, anda bertuah sebab anda boleh belajar sekarang. Masa Pak Long, okay, apa yang kita akan ceritakan pada hari ini adalah 90% okay, adalah daripada pengalaman Pak Long dan juga Puan Anis sendiri. Okay, Puan Anis yang dah berpengalaman sehingga lebih kurang 9 tahun okay, dalam bidang bisnes online bersama dengan Pak Long dan juga sistem ejen. Alright, so kita buat bisnes sendiri, kita buat bisnes, kita buat sistem ejen, ada result, kita berjaya. Okay, Alhamdulillah dengan formula yang kita buat sendiri. Okay, tak ada siapa yang ajar. Okay, boleh cari siapa yang boleh bantu anda untuk buat sistem ejen yang betul. Ramai yang nak buat sistem ejen dekat luar, semua produk nak buat sistem ejen. Okay, dekat luar sana sekarang tuan-tuan, okay, boleh tengok sekarang masa kita tengah belajar ni pun berapa ramai orang yang tengah nak buat bisnes, berapa ramai, berapa banyak produk yang sedang dibuat. Banyak tuan-tuan, banyak dekat luar sana, banyak produk, banyak bisnes yang sedang dilakukan, sedang buat. Tapi tindakan mereka berbeza-beza menentukan kejayaan bisnes tu macam mana. Okay, terima kasih kepada anda yang sedang bertindak, yang sudah bertindak nak belajar buat sistem ejen. Okay, sebelum kita mulakan, okay, thank you kepada yang dah join. Okay, boleh like, boleh komen, boleh share banyak-banyak. Okay, dekat sini bukanlah kita nak bagi tahu yang anda perlukan ini, anda perlukan darah usahawan, anda perlukan family yang buat bisnes untuk mula buat bisnes. Okay, Pak Long ada cerita. Siapa nak dengar? Siapa nak dengar cerita? Okay, ringkas je cerita ni. Okay, ni cerita daripada circle kita. Okay, ada kawan kita, alright, sahabat kita tuan-tuan, alright, dia nak mula buat bisnes. Okay, dia nak mula buat bisnes dan dia bercerita yang dia dah mula pun buat bisnes. Bukan nak mula, dah bermula. Okay, apa yang Pak Long nak bagi tahu dekat sini adalah cerita ni mungkin ada kaitan dengan anda semua. Okay, siapa yang dah dengar cerita ni? Siapa yang nak dengar? Pak Long nak kongsikan kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak belajar, nak dengar, boleh komen saya. Alright, story is very interesting. Alright, okay, di mana sahabat ni, okay, dia ada bisnes. Okay, tapi bisnes dia dia baru nak buat bisnes. Dia baru bermula, minta maaf, dia baru bermula nak buat bisnes. And then dia dah mula pun buat bisnes. Bila dia mula buat bisnes tu, dia pergi buat produk. Alright, dia buat produk. Produk apa? Okay, produk apa yang dia buat? Okay, dia tak tanya. Okay, bukanlah masalah dia tak tanya ke ataupun dia tanya ke yang boleh menentukan kejayaan bisnes tu. Sebenarnya apa yang Pak Long nak cerita kat sini, okay, dia pergi buat produk. Dia jumpa satu, okay, dia jumpa satu kilang. Okay, dia jumpa satu kilang. Okay, satu hari ni dia jumpa satu kilang. Dia berbual kawan-kawan dia, okay, kawan-kawan bisnes. Masa tu dia just jadi dropship ataupun dia jadi agent, tak silap. Okay, dia jadi agent untuk produk. Alright, tapi bila dia lepak dengan circle-circle founder, okay, dia duduk dengan kawan-kawan Facebook yang founder, dia tengok founder ini, founder itu, okay, sistem agent ini, yang ni sale macam ni, yang ini jualan macam ni. Dia pun rasa macam, wah, best gila, teruja lah, aku pun nak lah. And then dia ada modal sikit. Alhamdulillah dia ada modal mungkin dalam 10,000 macam tu. Okay, dalam 10,000 macam tu. Kemudian apa yang dia buat adalah dia cari kilang untuk buat produk. Okay, dia cari kilang. Tuan-tuan, dia cari kilang. Alhamdulillah sekarang kalau tuan-tuan nak cari kilang, senang je tuan. Google je. Tuan-puan boleh Google, type dekat handphone, bersepah kilang untuk buat produk. Tak kisahlah produk apa yang nak buat. Produk putih, produk hitam, produk kuat, produk tak kuat, produk makan, produk minum, everything, insyaAllah. Tapi the best part yang buatkan sahabat ni teruja untuk buat produk adalah dia pergi ke kilang tu dan dia nampak brand-brand yang popular ataupun brand-brand yang dia admire, yang dia suka, buat dekat kilang yang sama dia datang tu. Ya Allah, perasaan dia macam mana? Dia memang sangat-sangat teruja. Okay, bayangkan, okay, contoh anda nampak brand jenama bag LV contoh kan. Kita sebut je nama LV. Okay, kemudian anda nak buat handbag juga, pergi ke kilang, tiba-tiba nampak, LV buat kat sini ya. Confirm meletup bisnes aku, confirm boleh jadi macam LV. Sama juga macam sahabat kita ni tuan-tuan. Okay, dia nampak kilang ni yang buat produk popular. Okay,
yang dah ada dekat pasaran, yang dah lama. Dia kata, wow, Alhamdulillah dengan izin Allah, inilah tempat. Dan salah satu brand yang dia nampak kat situ adalah brand kawan-kawan dia yang dia lepak sebelum-sebelum ni. Kemudian dia teruja lah. Dia teruja, and then dia pergi jumpa R&D production kilang tu, and then dia berbincang nak buat produk sekian. Okay, kita tak rahsiakanlah produk apa dia buat. Okay, kemudian dia nak buat produk tu dan dia teruja. Okay, macam ni tuan-tuan. Dan dia pada hari yang sama, pada hari yang dia pergi tu, dia terus letak deposit untuk buat produk. Alhamdulillah, satu tindakan yang sangat cepat. Fast action, fast result. Betul? Tetapi, adakah tindakan dia tu betul? Okay, ya, rezeki tu. Okay, thank you kepada yang baru join. Kita baru nak bermula. Alright, so kita nak belajar cara nak recruit agent. So sekarang Pak Long tengah story. Alright tuan-tuan. Okay, so bila dia dah sign up, bila dia dah bayar deposit, dia rasa teruja yang dia akan berjaya insyaAllah dengan produk-produk yang dia nampak dekat kilang tu. Okay, orang production, orang kilang tu, dia jalankan tanggungjawab dia. Dia ceritalah produk ni. Kita akan tanya, okay, kalau anda pernah buat produk atau anda bakal buat produk, anda akan tanya, produk apa yang laku dekat sini? Betul ke produk ni buat dekat sini? Produk ni macam ni ke? Oh, ni ramai ejen ke? Produk ni ramai lah ejen saya tengok. Orang kilang dia akan buat tanggungjawab dia. Dia akan cakap produk ni betul, produk ni tengah top, produk ni tengah hot, produk ni tengah meletup. Okay, yang ni ramai ejen, yang ni dah restock berkali-kali, yang ni beribu-ribu botol keluar. Kita rasa excited. Bayangkan yang kita berada di tempat yang betul untuk berjaya macam orang yang lain. Okay? Tetapi apa yang Pak Long nak cerita kat sini, lepas sahaja produk dia siap, hari pertama produk tu sampai, besoknya blur. Tak tahu nak jual macam mana. Okay? Tengok produk berkotak-kotak kat depan mata. Excited ni, duit dah bayar. Okay, siapa yang buat produk, biasa anda boleh tahu siapa yang founder, bakal founder. Anda mungkin dah survey berapa harga untuk buat produk. Okay, beribu-ribu ringgit. Alright, and then apa yang anda boleh belajar dekat sini, dia nampak barang dia dah sampai dekat office, dekat rumah dia masa tu. Besok dia tak tahu macam mana nak jual. Dia baru terfikir, macam mana aku nak cari ejen ni? Oh, yang produk yang aku nampak dekat kilang tu ramai ejen. Okay, aku pun nak cari ejen lah. Ramai dropship, aku pun nak cari dropship lah. Tetapi dia tak tahu. And masa semakin berlalu, masa bergerak pantas, seminggu, 2 minggu, hampir masuk sebulan, dia adalah 1-2 ejen yang join dia, tapi dia tak tahu nak handle macam mana. Rekrut tu pun secara tak sengaja. Okay, bukanlah tak sengaja, dengan cara yang tiba-tiba dapat. Okay, yelah, tapi anda bayangkan sendiri, okay, kalau anda seorang founder ataupun stokis, bila anda post sesekali untuk rekrut ejen tu, anda cari ejen, kalau yang join anda tu sekejap seorang, lepas tu minggu depan seorang, motivation, okay, motivasi diri tuan-tuan, okay, akan rasa sedikit jatuh, down. Kita nak monitor orang pun, kita nak monitor dia orang pun, mungkin akan rasa macam sikitnya, ni je ke? Tapi itu bukan salah dia orang. Dia orang yang join tuan-tuan beri harapan yang tinggi. Sebab tuan-tuan mungkin iklankan dekat Facebook, dekat mana-mana saja media sosial, yang kalau anda semua yang nak jadi ejen, join kita, anda akan jana berikut-ikut angka, buat angka macam ni. Jadi dia orang tak salah. Yang salah adalah kita. Kita tuan-tuan. Okay, so bila dah masuk seminggu, sebulan, 2 bulan, dia dah rasa stres. Dia kata, macam mana aku nak jual produk ni? Baru dia nak pergi belajar. Okay, Alhamdulillah, dia baru mula nak belajar. So dekat sini apa yang Pak Long nak cerita adalah, setiap, okay, nak buat produk tu senang je tuan-tuan. Okay, besok tuan-tuan nak buat produk pun boleh. Ni kejap lagi lepas habis kelas ni, lepas habis seminar ni, video ni, tuan-tuan nak pergi buat produk tak ada masalah. Okay, bersepah kilang. Kalau kat Johor, kat Melaka, kat Seremban, kat Negeri Sembilan, dekat Perak, Kelantan, Terengganu, KL, semua ada tempat nak buat produk apa. Tapi kalau anda jumpa kilang yang sama macam produk kat luar tu, contoh produk artis ni buat kat sini, tak menjaminkan produk tu boleh meletup tuan-tuan. Betul? Tak menjaminkan produk tu boleh meletup macam produk yang buat dekat situ. Sebab kita tak tahu strategi untuk buat jualan. Kita tak tahu macam mana nak rekrut ejen. Kita tak tahu bila dah ada ejen macam mana nak handle. Kita tak tahu macam mana bila dah ejen dah ada, kita nak jaga dia. Bila kita tak tahu macam mana bila ejen lari, bila ejen tak setia, ejen tak restock, ejen nak trading apa, kita tak tahu tuan-tuan. Kita ingat semudah macam tu je jadi founder. Ada duit, jumpa kilang, wah best yang kilang ni, ada produk jenama ni macam sahabat kita tu tuan-tuan. Mungkin ada yang rasa situasi sama macam ni. Okay, so bukan semudah macam tu.
Memang best, okay? Bila ada nama kita dekat produk, nama anak kita, nama suami kita, nama kita, nama manja kita dekat produk. Oh inilah produk aku. Jemah Tonggas, okay. Jannah, apa-apa everything nama yang membanggakan kita. Yes, betul. Best ada nama produk. Lagi best bila kita tengok je produk tu. Bila kau nak jalan? Bila kau nak terjual? Cari-cari ejen tak dapat. Cari-cari ejen dapat, lepas tu kita tak tahu. Dia pun tanya kita, macam mana nak jual saya dah sign up ni, apa nak kena buat lepas ni? Kita pun tunggu nanti kita akan bagi info. Klik sampailah berminggu-minggu tak ada info. Ejen pun lari. Kesian kat ejen tu tuan-tuan. Okay? So apa yang kita perlu buat tuan-tuan? Anda semua ada benda yang anda perlu belajar. Wajib belajar dekat sini. Alright? So ini apa yang anda kena faham. Kalau anda jadi founder, ejen ataupun stokis, kenapa pilih sistem ejen? Okay? Sistem ejen ni apa? Pak Long akan cerita kepada tuan-tuan secara mudah, secara ringkas. Sistem ejen itu apa? Alright? Okay. So sistem ejen. Secara mudah, ejen ini adalah salah satu modul bisnes. Okay, salah satu modul bisnes. Alright, salah satu modul bisnes di mana dekat sini standard. Okay, standard. Ada bermacam-macam bentuk, tapi kita tak nak go through banyak sangat bentuk. Bukan bentuk yang penting, poket duit kita yang penting. Ejen kita aktif ke tidak yang penting. Cara nak rekrut ejen yang penting. Okay, so kita akan tunjukkan yang mudah. Pak Long akan tunjukkan benda yang mudah. Okay, dekat sini. So, biasanya dekat sini ada leader atau stokis, ejen, dropship. Okay, ini ejen adalah modul bisnes. Ada banyak, okay tuan-tuan, banyak modul bisnes dekat luar. Okay, salah satu modul beberapa modul bisnes yang tuan-tuan boleh belajar, boleh tengok sendiri dekat luar. Salah satunya adalah retail. Okay, retail, kedai. Okay, borong. Okay, apa lagi? Gunakan sales team. Offline, pergi rumah ke rumah, meja ke meja. Okay, ni semua salah beberapa jenis modul bisnes. Tak salah. Semua ni betul dengan cara yang betul. Kalau anda dapat buat dengan cara yang betul, anda akan berjaya insya-Allah dengan izin Allah. So, apa yang anda akan belajar hari ini adalah modul bisnes sistem ejen. Okay, thank you kepada yang cuba bagi like, bagi love. Okay, love banyak-banyak. Boleh tag kawan-kawan anda yang bisnes, boleh share video ni untuk ramai lagi belajar, untuk ramai lagi yang tengok macam mana nak memulakan bisnes dengan sistem ejen. So, dekat sini kita akan belajar bagaimana nak gunakan sistem ejen yang betul. Okey, macam mana nak gunakan sistem ejen yang betul yang boleh letupkan jualan anda 5 ke 6 angka dalam kurang masa 3 bulan. Okey, ini formula perubahan yang kita buat. Yang kita, Pak Long dengan Puan Anis tuan-tuan, okey, kita lahirkan suri rumah. Kita lahirkan orang yang zero income daripada bisnes, yang tak tahu apa-apa. Okay, ada yang berkahwin, ada yang belum berkahwin, yang zero, yang tak tahu apa-apa. Kita guide, kita berikan formula, kita tunjukkan jalan dan dapat buat jualan lebih 6 angka. Okay, 5 angka. Buat belian 5 angka. Minta maaf, bukan jualan 6 angka, belian 5 angka. Restock dengan HQ. Okay, ada yang restock 20,000, 28,000. Okay, dan benda ni adalah salah satu kejayaan yang sangat besar yang ramai orang tak tahu. Sebenarnya kalau anda tak belajar nak buat bisnes, kalau anda bukan usahawan atau anda bukan darah bisnes lah, family tak ada bisnes ke apa, no, bukan itu penyebabnya, adalah tetapi tindakan anda dan anda bertindak macam mana. Okay, jadi dekat sini anda akan belajar di mana formula yang banyak formula, banyak teknik yang kita buat proven, tapi apa yang anda akan belajar dekat sini pun anda dah boleh terus buat. Okay, so anda dah faham dekat sini secara ringkas. Ejen ni adalah salah satu modul bisnes yang bergerak secara berjemaah. Okay, di mana ada level, ada leader ataupun stokis, atas sekali HQ lah. Kemudian ada ejen dan juga ada dropship. Alright, so
Ada macam-macam jenis. Kalau anda tengok dekat luar sana ada nama apa? Platinum lah, Ultimate lah, Rakan Niaga, Sahabat Bisnes, Partner, Membership, apa? Dan macam-macam jenis nama. Itu adalah culture ataupun idea daripada bisnes tu sendiri. Tapi dia punya base dia, guideline dia adalah stockist, agent dan dropship. Okay, kita kreatifkan nama itu advance lah. Alright, so anda kena faham dekat sini dulu. Okay, so anda kena faham dekat sini dulu. So agent ni salah satu modul bisnes. Tapi the best part is, kenapa anda buat sistem agent ini adalah anda kena faham dia adalah OPM, OPT dan OPK. Ada people money, ada people time dan ada people commitment. Ada people money, ada people time, ada people commitment. Apa benda tu? Okay, anda bayang. Kejap lagi kita akan go through lebih detail. Yang ni Pak Long nak bagi penerangan. Kita bagi pemudah. Kita bagi pembuka selera. Makan dulu. Ambil selera dulu. Okay, alright. So, siapa yang masih bersama lagi, masih clear tak suara, cuba komen dekat bawah. Like, love, bagi komen banyak-banyak. Okay, thank you kepada yang join. Kita nak teruskan kita punya seminar hari ni. Alright, so money, time and commitment. Anda bayangkan sehari, okay, kalau anda boleh buat 30 unit, okay, 30 unit dalam masa 24 jam, macam mana, okay, ada orang ataupun macam mana anda, okay, tuan-tuan sendiri nak buat 300 unit sehari dalam masa 24 jam juga. 300 unit, macam mana? Tuan-tuan ada 24 jam dapat buat 30 unit, tapi macam mana nak buat 300 unit? Ni the best parts kalau anda buat sistem agent, ialah anda kena rekrut 10 orang. Tapi Pak Long bukan semudah nak cerita rekrut 10 dapat macam ni, rekrut 20 dapat macam ni. No, kita tunjukkan step by step anda macam mana nak buat. Bukan cakap bayangkan 10, bayangkan anda ada 10. No, bayangkan semudah macam tu. Itu bukanlah cabaran dalam bisnes, tapi kita akan tunjukkan step by step macam mana anda nak letupkan bisnes anda, keuangan anda, tim anda sehingga 5 ke 6 angka dalam masa kurang 3 bulan. Alright, so 24 jam. Macam mana aku nak ada 300 unit? Ni ada people time. Gunakan masa orang lain. Okay, orang lain pun ada 24 jam. Orang lain pun ada siang dan malam dia. Macam mana kita nak pastikan yang masa dia boleh kita gunakan bersama-sama untuk berjaya? Ini adalah bisnes berjemaah. Ini bukan sistem multi level yang atas berjaya, yang atas kaya, yang bawah bekerja. No. Ini anda akan faham bagaimana bergerak secara berjemaah. Anda buat, anda dapat. Anda buat lebih, anda dapat. Okay, so konsep dia mungkin ada, oh ni macam MLM lah, ada piramid lah, ada tangga. No, konsep dia mungkin sama, tetapi konten dia berbeza. Macam mana kita nak pastikan yang tak bekerja tak dapat, yang tak bergerak tak dapat. Tapi ni nak bagi faham, ada people time, masa. Okay tuan-tuan, kita ada 24 jam, kita nak ada kalau kita nak 300 unit, kita kena ada 10 tuan-tuan, 10 orang. Bermakna kita ada 240 jam. Macam mana kita nak ada 240 jam tuan-tuan? Siang dan malam kita sama. Jadi kita guna ada people time dengan betul. Okay, bukan gunakan masa dia. Oh, kau henjak dia cakap lah, okay, boleh guna sistem, okay, join kita punya team, join kita punya agent, anda boleh jana macam ni, sekian. Hari pertama dia join, krik. Macam mana saya nak join? Macam mana saya nak jual? Kau pun tak tahu nak jual macam mana. Yang ni kita akan tekankan kejap lagi, InsyaAllah. Okay, so thank you kepada yang dah join. Like, love, comment, share banyak-banyak bagi ramai belajar dekat sini. Okay, kita akan cerita dekat sini. Dan seterusnya ada people money. Okay, ada people money. Kalau dengan jual 30 unit ni, kalau anda menggunakan Facebook Ads, okay, nanti kita akan cerita InsyaAllah dengan izin Allah kalau ada masa. Okay, kalau anda menggunakan Facebook Ads, sehari anda spend RM50, anda dapat 30 unit. Okay, anda spend RM50 dapat 30 unit.
Macam mana nak dapatkan RM300 ni? Anda perlu gandakan 10 kali, bermakna RM500. Okey, RM500 kalau anda sendiri. Tetapi anda akan ada 10 orang lagi yang lain untuk anda ajar apa yang anda buat Facebook Ads tu detail, sedetail, copy paste apa yang dia buat, dan RM50 anda keluar. Tak perlu keluarkan sampai 500 anda guna duit agent, stokis, dropship dengan cara yang betul. Bukan, okey kau buat FB Ad, okey tekanlah RM30, tekan RM100 setiap hari. Engkau pun tekan RM5 HQ, tekan RM7, kau sembang dekat stokis, sembang dekat agent. Kenapa tak jual, kenapa tak buat ads? Come on, kita guna other people time. Masa tu berharga. Dia takkan bazirkan, dia takkan habiskan masa untuk buat benda yang sia-sia. Kita kena gunakan masa dengan baik. Dia nak gunakan masa dia. Alhamdulillah, tak maaf. Okay, ada people time. Dia nak gunakan masa dia, mestilah gunakan hasil. Dia nak gunakan duit dia, mestilah gunakan untuk dapatkan benda yang hasil, mendatangkan hasil. Dan the next one, ada people commitment. Ini semua komitmen lah. Money, time, tenaga. Mungkin dia perlukan minyak, dia perlu bergerak, handphone, internet. Everything is their commitment, our team commitment. Tetapi dengan kalau anda ingat buat sistem agent semudah macam ni je, benda tu tak akan berjadi. Bukan itu yang kita nak. Okay, so kita akan belajar sekejap lagi. Alright, so setakat ni faham tak? Cuba komen kat bawah. Faham? Clear Pak Long? Okay, thank you. Kita sedang belajar tuan-tuan. Okay, kita sedang belajar bagaimana buat sistem ini. So siapa dah excited nak belajar? Kita dah mula, tapi kita akan mula lagi yang the best part. Alright, thank you pada yang dah join. Okay, so apa yang anda kena faham kalau anda nak mulakan sistem agent, macam Pak Long kata tadi, story kawan kita tadi yang bukanlah semudah nampak kilang yang dia buat produk tu terus nak buatlah produk. Artis ni buat kat sini lah. Aku jumpa lah produk ni buat kat sini lah. Ini sebulan 1,000 unit ni, sebulan 10,000 unit ni. Aku dah jumpa kilang dia. Yes, aku akan jadi macam tu. No, bukan macam tu cara nak buat bisnes. Tak tahu, kita kena belajar. Diorang semua dah belajar. Okay, jadi kita yang baru nak mula ataupun belum dapat result macam kita kena belajar. Alright, so anda kena tahu agent circle. Okay, agent circle ini adalah magic lah. Ada dua magic yang anda kena faham permulaan untuk buat sistem agent, iaitu agent circle dan satu lagi Pak Long akan ceritakan. Alright, so thank you tuan-tuan. Okay, tuan-tuan komen, tuan-tuan like, share banyak-banyak tuan-tuan. Okay, alright. So thank you kepada yang dah join. Pak Long akan teruskan. Kita tak sempat nak baca komen, alright, ataupun sampai apa persoalan, insya-Allah, sebab kita nak bagi yang terbaik. Alright, kita nak bagi yang terbaik. Okay, agent circle tuan-tuan. Okay, sebelum kita mulakan macam ni, yang tadi ni tuan-tuan, nak bagi faham, nak bagi faham lagi macam mana sistem agent ni bergerak. Okay, ada 2 atau 40 jam. Anda bayangkan anda tengok dekat luar. Okay, MACD sebagai contoh. MACD, ada yang apa ke dengan MACD? Alright, MACD. Okay, kita tak nak cerita sejarah dia, masing-masing tahu sejarah dia macam mana. Mungkin ada yang cakap sejarah dia macam ni, sejarah dia macam ni. Apa yang kita nak belajar dekat sini yang boleh dikaitkan dengan sistem agent adalah secara mudah. Mungkin dia lebih detail, dia franchise ataupun hartanah, everything yang more detail kita tak perlu sentuh. Bagi anda faham. Okay, sebelum kita mulakan agent circle ni. Okay, kalau ada satu MACD dekat UK ke ataupun Amerika ke, kalau ada satu MACD dekat UK, satu, dia ada 24 jam juga kan? Dia ada MACD pun 24 jam ke? Tapi kenapa MACD boleh kaya raya? KFC pun ada 24 jam. Takkan KFC ada 2 atau 40 jam, MACD ada 3 atau 60 jam? No, sama masa. Tapi HQ MACD ni, dia buat sistem agent. Dia guna ada people money, ada people time, ada people commitment. Dia buka sistem agent franchise.
ataupun tanah ke everything tu, itu lain punya cerita. Kita nak bagi mudah faham, buka franchise. Ada McD dekat Malaysia, dekat India, okay, dekat China, everything. So bayangkan 24 jam dekat UK, McD ni dapat bergerak seorang. Dekat sini pun ada 24 jam, kat Malaysia, kat India pun ada 24 jam, kat 24 jam. Tu ada people time. Ada people money, gunakan duit untuk bayar dekat HQ macam mana, untuk guna branding dia, untuk buat kedai, berapa kos-kos yang diperlukan untuk anda gunakan buka franchise dekat kawasan-kawasan tu. Dan ada people commitment, dia hire pekerja. McD ni pening kan, kepala dekat ni je, tak perlukan tahu pasal kerja. Pekerja dah keluar masuk ke, staff nak keluar masuk ke, sewa elektrik ke, bayaran apa semua dia tak perlu tahu. Yang dia tahu itulah bahagian dia lah untuk buat production, branding, everything tu more detail lah kita nak bagi faham. Okay, so itu the best part is system agent. Daripada dia ada 24 jam, yang dia terus ada, yang ni dari 3, bayangkan dah lah 3. So sekarang berapa banyak masa yang McD ada? Okay, berapa banyak masa yang kita ada? Sama tak dengan McD? Adakah McD masa dia lebih banyak daripada kita? No, sama tuan-tuan. Alright, sama. Okay. Alright, so apa tu agent circle? Okay, apa tu agent circle? Okay, tisu. Alright. Benda yang pertama sekali anda kena buat sebelum buat sistem agent adalah manpower, team, diri anda sendiri. Okay, siapa nak jual? Orangnya. Siapa yang nak menggerakkan produk tu? Okay, bukan produk dulu tau. Kebanyakannya macam kita tengok tadi, yang Pak Long cerita tadi awal-awal, okay tuan-tuan, ada duit, pergi buat produk dulu. Okay, pergi buat produk dulu dengan harapan bisnes dia boleh berkembang seperti produk-produk yang lain. No, anda kena faham manpower dulu. Anda kena ada manpower dulu. Diri sendiri dulu. Okay, diri sendiri dulu. Diri orang lain, tak payah macam mana kalau dia join kita, macam mana kita nak menjual. Okay, bukan produk dulu. Okay, kat mana produk? Produk dekat sini. Sekejap lagi Pak Lu akan ceritakan. Selepas man baru produk. Ni yang pertama. Ini yang kedua. Okay, apa benda tu? Macam mana tu? Ini yang anda kena faham. Tak kisah anda stokis, founder, dropship sekalipun. Okay, apa yang anda kena buat adalah first sekali ada 3 VSS. Okay, VSS. Okay, VSS. Untuk dapatkan manpower tu anda kena faham VSS. Okay, apa tu VSS? Okay, first kali adalah validate. Validate tuan-tuan. Sama ada anda founder, stokis, agent, validate dahulu. Okay, anda rasa diri aku ni sesuai ke? Kau tengok orang tu jual bantal, kau tengok orang tu jual langsir, kau tengok orang tu jual sofa, kaya raya, berjaya. Aku pun boleh jadi macam tu lah. Bapak aku ada kilang sofa apa? Bapak aku tahu nak jahit sofa macam mana. No, tak semestinya. Okay, dengan izin Allah, tu yang sebetul-betulnya. Okay, jadi anda kena validate. Macam mana? Boleh pergi ke produk aku ni? Kalau aku jual produk ni macam mana? Bayangkan story yang Pak Long cerita tadi, awal-awal tadi. Okay, sahabat kita yang dia ada duit, dia nampak ada satu kilang yang buat produk artis ni, produk yang popular ni, dia pergi buat dan dia tersilap langkah. Tapi bayangkan kalau sebelum dia pergi, dia buat validate ni dulu. Okay, validate tu macam mana? Kejap lagi kita cerita.
S yang kedua adalah survey. Cara-cara untuk pastikan manpower kita ni boleh pergi ataupun tidak. Kita boleh ataupun tidak. Produk ni betul ataupun tidak. Duit kita membazir ataupun tidak. Okey? Kalau duit banyak sangat, janganlah terlalu membazir dekat produk-produk. Okey? Pergi buat benda amal jariah ke, pergi belajar. The best part is pergi belajar. Okey, ni apa kalau nak cerita. Kalau anda ada RM1,000 sekarang, 30%, 70% pergi belajar. Duit tu pergi belajar. Tak tahu belajar. Tak ada orang nak bagi tahu free-free. Okey? Melainkan anda, family, saudara mara ni, insya-Allah lah mungkin boleh ada. Tapi nak berjaya bukan free. Bukan mudah. Bukanlah masuk ada bayaran. Bayaran ni taklah semestinya duit. Masa kita, komitmen kita, cabaran yang kita lalui, pengalaman yang kita lalui, tak ada yang mudah. Pak Long berada dekat sini bersama dengan Puan Anis bukanlah semudah macam tu. Okey, kita ada aset, ada beberapa biji rumah, ada beberapa kereta. Itu bukanlah semudah macam tu je beli. Kita start daripada bawah. Kita start, Puan Anis start daripada dropship, Pak Long start daripada agent. Tanpa ada orang ajar, buat sendiri. Hentam sendiri tuan-tuan. Masa dulu. Alright. Masa dulu Pak Long jadi macam-macam masa Pak Long belajar, okey. Masa Pak Long belajar dekat Universiti Pendidikan Sultan Idris, okey, UPSI. Alright. Sepatutnya cikgu. Tapi tak pilih. Kita pilih ke jalan bisnes atas desakan, bukanlah desakan, atas sokongan dan juga harapan daripada Puan Anis. Dia kata, mulakan bisnes, buat betul-betul. Kita buat bisnes betul-betul. Kita start bisnes. Okey, itu sedikit cerita lah. Pak Long start daripada UPSI. Okay, start daripada UPSI. Siapa nak dengar? Siapa nak dengar cerita? Ringkas. Cerita nak bagi nak kenal siapa Mamat rambut-rambut kembang ni kan? Okay, bukan rambut ataupun rupa dia yang kita nak belajar. Siapa yang ada result, pergi belajar. Siapa yang ada formula, pergi belajar dengan dia. Jangan langgar dinding. Kita dah habis berpuluh-puluh ribu ringgit. Masa bertahun-tahun. Buat apa anda nak habiskan masa? Nak habiskan duit RM1, habiskan masa dengan benda yang anda tak pasti. Anda nak try and error, boleh. Boleh nak try and error, tak ada masalah. Tapi siapa nak fast, siapa nak cepat, dia pergi belajar. Okay? Kita ada kelas advance, kita ada kelas mastery. Okay? So, terpulang. Kalau anda rasa anda boleh relax-relax dulu, nak try and error, alasan sebab duit tak cukup ke, masih mencari ke, masih mengumpul ke, tak ada masalah, itu masing-masing. Tapi siapa yang nak bertindak cepat, dia kena bertindak terus. Okay, so Pak Long belajar dekat UPSI. Okay, masa tu belajar sebagai sains sukan, Tikan Jasmani. Okay, jogging, nampak badan atlet kan. Okay, so masa belajar lagi, okay, Pak Long dah bolehlah edit baju, design, Photoshop sikit-sikit macam tu kan. So kita kan bila dekat sini banyak orang kelab-kelab nak buat baju, kejap baju ni, besok baju ni, kejap baju ni. So kita design, and then Pak Long tak tahu macam mana. Masa tu Pak Long buat dekat kilang, jadi agent. Agent pun tanpa bagi tahu dekat orang kilang tu yang aku ni nak jadi agent. Kita sendiri buat hal sendiri agent. Contoh dia bagi harga RM20, kita jual 25 ataupun 23, terpulang. Alright. So masa tu wow-wow je Pak Long buat design. Tapi macam sehari tu saya macam macam mana aku nak dapat lebih lagi? Macam mana aku nak dapat lebih lagi satu hari? Bukan tamak, bersyukur. Tapi macam mana kita nak pastikan dalam 24 jam tu orang lain boleh buat lebih, macam mana aku pun nak buat lebih? Kalau 24 jam ada orang tu boleh buka kedai, boleh dapat RM1,000, kenapa aku sehari 100 je? So kita fikir, and then Pak Long masa yang sama Pak Long jadi Grab. Masa tu tak ada Grab lah, ulat suku. Ulat sapu. Ulat sapu yang buat kereta kan. Kereta tu pun dapat masa dah nak praktikal. Itu pun bayar bulan-bulan sendiri. Okay, family bukan orang yang senang. So kita bayar sendiri. Okay, kereta savvy masa tu. Alright, so setiap kali kalau ambil orang dekat mana-mana kan, student, Pak Long akan bagi business card. Bukan business card savvy, ulat kereta tu. Business card, dekat situ kita tulis nak buat baju, okay, order dengan saya dapat RM100. Nampak tak? Order dengan saya dapat RM100. Dia macam konsep sebenarnya kita Pak Long cari dropship. So kat situ ramai, kan setiap hari orang memang nak buat baju. Kita kenal potensi customer kita kat mana. So siapa yang order dengan kita, macam mana bang nak dapat 100? Tak apa, awak order dengan saya bagi awak 100. Tapi ada terma dan syarat dia lah. Bila dia dah order baru kita cakap terma dan syarat dia apa. Kena 50 like kat atas, baru kita boleh bagi 100. Dan bila baju tu dah siap bayar, dah siap, baru kita akan bagi dia 100. Tapi memang ramai lah nak student tu. Tuan-tuan, student perlukan duit. Okay, student
Nak lepak, ngawet, nak pergi dating, semua tu perlukan duit. Jadi dia jana pendapatan dengan jadi ejen Pak Long. Masa tu memang ramai lah. Okay, yang ni jadi ejen sampai tak terurus. Sampai tak terurus nak order. Ramai yang ni order sebab nakkan RM100 tu. Alright? Sangat-sangat banyak. Okay. Masa tu baru cakap, dalam masa yang singkat, dalam masa terasa tak cukup, tak sampai sebulan, dapat simpanan dalam akaun ada RM10,000 masa belajar. RM10,000. Dan duit itulah yang digunakan untuk modal pula, duit hantaran, duit berkahwin, apa-apa semua itulah. Persediaan kita start small. Pak Long dengan Puan Hanif masa berkahwin, okay, kita tak ada majlis grand-grand. Kita nikah dahulu. Masing-masing baru nak start, bukan ada duit. Okay, baru budak lagi. Alright, so tu cerita sikit lah. Bukanlah nak terus grand, pinjam lah, buat pinjaman ke everything, no. Kita nikah dahulu sebab kita nak bisnes sama-sama, kita buat bergerak. Alright, so tu secara ringkas lah. So macam Pak Long kata, okay, dari situ bila kita buat bisnes sama, kita pergi belajar. Aku tak tahu ni belajar, aku tak tahu ni belajar. Okay, tak tahu ni belajar, tak tahu ni belajar. Marketing, Facebook ads, sistem HR lah, admin lah, apa, everything berkaitan dengan bisnes, sales lah, kita pergi belajar. Bukan sistem agent, tapi sistem agent tak ada orang yang ajar. Alright, so Pak Long nak cakap tadi, Pak Long habis dekat hampir RM70,000, okay, untuk belajar, timba ilmu dan berada dekat dengan izin Allah, dengan melalui macam-macam cabaran. Jadi kalau anda nak masa yang singkat, tak nak habis masa, nak cepat, aku nak result cepat, aku perlu ubah diri aku cepat, okay, anda kena bertindak terus. Alright. Contoh, kalau anda ada RM1,000, 70, 700 pergi belajar. RM300 tu barulah pergi buat stok. Okay, barulah pergi daftar ejen ke, daftar stokis ke. Kalau anda ada 10k, sama juga 30%, 70%. 3,000 pergi buat stok, 7k pergi belajar. Belajar apa? Kau jangan belajar benda-benda yang tak kena-mengena. Kau baru je start kan, kita baru je start tuan-tuan kan. Macam Pak Long lah, kita baru je start contoh. Dah pergi belajar ilmu, urus nak cari hartanah lah, ataupun ilmu uruskan staf keluar masuk ke. Boleh nak belajar benda tu, tapi berperingkat. Kau baru nak start nak buat duit, pergi belajar untuk cara buat duit dulu. Okay, cara buat duit ada macam-macam cara. Cara buat duit marketing, pergi belajar. Sales, pergi belajar. Bila kau dah konsisten, bila dah huru-hara, baru pergi macam mana aku nak urus sistem file aku ni, macam mana aku nak urus staff. Bila duit dah banyak, tak tahu nak invest kat mana, pergi belajar hartanah. Itu apa yang kita buat. Itu apa yang Pak Long dengan Puan Hanif buat. So dari situ kita kembangkan bajet. Daripada 3k, daripada belajar ni kita boleh gandakan kita punya stok. Daripada kau habiskan 10,000 tu terus pergi buat stok, lepas tu kau nak belajar, tak cukup duit lah, tak cukup, dah habis buat stok, dah habis untuk buat ni lah. Tak salah, tak apa. Tapi anda kena bertindak, orang lain bertindak cepat. Anda faham kan kejayaan bisnes, okay, dengan izin Allah lah, bukan disebabkan bila dia start. Kalau ada orang yang dah start 3 tahun, contoh kita jual hotdog, kita tengok ya ada orang tu jual hotdog, aku nak jual hotdog macam dia lah. Tapi dia dah 3 tahun, dia dah 10 tahun, memanglah dia boleh berjaya. Sebenarnya tapi aku baru nak start, bolehkah aku berjaya macam dia? Macam Pak Long cakap awal-awal tadi, nak jadi usahawan, nak jadi jutawan, nak jadi businessman, tak perlu kelayakan. Kalau anda bertindak, fast action, fast result, anda dapat. Tak bertangguh, tak ego, anda belajar. Okay, so apa nak cakap tadi? Hotdog tu, hotdog bukan bila. Walaupun dia dah start 3 tahun, kita yang baru start, tapi kita tahu bagaimana nak bermula, itu yang menentukan kejayaan. Kadang-kadang ada orang tu dah start 3 tahun, kita baru nak start setahun, kita dah lebih fast daripada dia. Result kita lebih cepat daripada dia. Sebab dia masih nak langgar dinding, dia nak buat sendiri. Tak cari mentor, tak cari guru, tak belajar daripada orang yang ada result, tak belajar daripada orang yang boleh bantu dia dengan izin Allah. So dia pergi tok. Yang seorang lagi ni dia tahu bagaimana, dia cari guru, dia cari mentor, dia belajar supaya dia tak nak buang masa, tak nak langgar dinding. Okay, and then dia lebih cepat daripada result yang 3 tahun tu. Faham tak? So macam mana
Macam mana nak belajar? Pergi belajar. Apa yang aku perlukan? Kalau sistem ejen, pergi belajar sistem ejen. Okay, kalau dekat advance kita cerita macam mana nak recruit, macam mana nak train, macam mana nak jaga, apa training yang perlukan. Sedetail, insya-Allah, copy paste dan sesuaikan dengan produk anda. So, kita tak sempat nak cerita semua pengalaman 9 tahun tu. Jadi kita akan ceritakan mana yang anda boleh buat terus. Pada anda yang nak cepat, yang nak belajar lagi, boleh contact, boleh PM ataupun boleh hubungi kita, insya-Allah. Alright. So tak apa, apa yang Pak Don nak sentuh ni sekarang kita get back balik dekat sini. Okay, validate. Yang kedua adalah survey. Yang ketiga adalah sample. Ni 3 cara yang anda buat. Validate ni macam mana? Anda kena tahu story, apa yang nak cerita, copy, writing, apa yang nak tulis dekat Facebook, media sosial anda. Validate, produk ni boleh pergi ke? Okay, kau nak jual gincu, try post dulu dekat Facebook. Ada tak yang dekat sini nak cari gincu yang atas merah bawah biru? Contoh. Ada tak yang teringin nak pakai gincu, letak kat atas je, bawah sekali terpasang sekali? Contoh. Survey. Buat form. Validate, tengok ada ke permintaan, ada ke orang yang nak. Tapi kalau kawan Facebook kau adalah dalam 300 orang, 100 orang tuan-tuan, tak maaf, siapa nak komen tu kurang. Dah lah yang 100 orang, 300 orang tu lelaki. Kita nak jual produk perempuan. Sebab tu kita kena gunakan pelbagai cara untuk validate. Mungkin dekat status WhatsApp, dekat dalam grup, dekat dalam kolam-kolam yang ada. Okay, faham? Ataupun survey. Survey macam mana? Survey yang mudah, anda buat Google Form, anda tanya sama juga, anda tanya dekat kawan-kawan yang terdekat, anda tanya dekat grup-grup, anda buat survey. Ayat berbeza validate dengan survey ni, ayat dia macam mana. Kalau validate dah dapat banyak, ramai try nak cuba produk ni. Survey pula, ada tak yang nak, siapa yang nak cuba, siapa yang nak jadi agent. Benda-benda yang anda boleh validate, boleh survey. Tengok benda ni boleh pergi ke tak. Ataupun dengan sampel, anda buat sampel dulu sikit, anda bagi, anda dapatkan testimoni, anda cari agent siapa nak jual sampel, siapa nak cuba sampel. Kejap lagi kita akan cerita, insya-Allah, dengan izin Allah. Okay, so benda ni apa yang kita sendiri buat, dan juga ada satu jenama yang popular buat. Okay, yang ni kita tengok, dia buat benda yang sama. Apa yang dia buat? Siapa nak tahu story ni? Kalau Pak Long tak boleh nak sebut jenama, kalau kita sebut jenama, semua tahu. InsyaAllah semua tahu. Dia susu. Kita cakap susu je lah. Alright. Apa yang ini ada real story. Okay. Sebelum ni dia jual baju. Okay, dia jual baju, jual tudung, okay, jual jaket. Tapi bisnes dia stuck macam tu sahaja. Okay, siapa yang masih bersama lagi, cuba komen, like, love, bagi love banyak-banyak. Share video ni bagi ramai lagi belajar, tim-tim anda belajar. Okay, so Pak Long nak story sikit. Siapa nak dengar, say I, komen I. Supaya Pak Long tahu Pak Long tak bercakap seorang-seorang. Alright. Okay, so sahabat kita ni tuan-tuan, okay, dia sebelum ni dia jual baju, dia jual fashion. And then business dia stuck, dan dia cari benda baru dia nak jual. Aku nak tak boleh macam ni lah. Rumah dia ataupun kedai dia dah penuh dengan stok baju, tapi jalan ni sikit. Mula-mula boleh pergi, lama-lama orang dah tak beli. Jadi dia fikir, macam mana aku nak survive ni. And then dia nak buat satu produk. Dan the bijak parts, tindakan yang bagus yang dia buat adalah, dia ada modal sebab dia dah buat bisnes. Okay, tapi dia tak habiskan modal dia semua untuk buat produk. Apa yang dia buat adalah, dia validate dulu dekat Facebook dia. Dia tanya, ada tak orang yang ada masalah macam ni. Dia survey dulu, siapa yang nak jadi agent, ada tak yang suri rumah kat sini nak jana pendapatan. Saya bercadang nak buat macam ni, ada tak yang nak support. Dia minta idea, dia minta galakkan survey dekat Facebook, kat Facebook dia, Instagram dia. So dia try validate dulu, and then bila dia tengok ada permintaan luar biasa, okay, produk dia tu, kemudian dia buat sampel. Dia jual sampel tuan-tuan. Kalau buat produk tu mungkin harga dalam 45, dia buat sampel mungkin dalam harga RM10. Dia jual sampel dulu. Kau baru nak menapak, kita baru je nak start tuan-tuan. Macam kita baru nak belajar bertatih, takkan dah suruh pergi berenang.
Takkan dah suruh pergi naik kereta. No. Dia start dengan sampel. Dia jual sampel dulu. Okay, dia jual sampel. Apa yang dia buat bila dia jual sampel? Okay, orang boleh beli dengan harga yang murah. Orang boleh rasa sedap ke, berkesan ke. Bila orang dah rasa makan, orang dah minum, orang dah cuba, orang jatuh cinta, orang nak beli. And then dia record. Setiap kali yang dia jual sampel tu, dia follow up database semua tu. Dia tahu, sebab dia nak tahu bila orang beli sampel ni nak beli lagi ke. Apa kesan dia? Sebab dia nak buat produk mass production ni. So dari situ, daripada sampel, then dia start buat mass production. Tapi bukanlah kuantinya banyak, kuantinya sikit. Dan dia jadikan, okay, kan dia jual baju. Baju dia banyak lagi ni. Dan dia nak masukkan stok barang baru. Siapa yang beli stok dia dapat free baju. Dia nak kasih clear. Dan dia nak dapatkan testimoni. Dia nak dapatkan customer. Dia nak bagi like. Dan nak bagi kepercayaan, tuan-tuan. Kepercayaan benda yang susah kita nak dapat. Dalam recruit agent ataupun dalam cari customer, kepercayaan buatkan orang nak membeli, nak join kita. So Alhamdulillah sekarang dia satu jenama yang sangat besar. Alright? Dan jual susu. Belajar sesuatu dari sini. Tak perlu produk lagi, tuan-tuan. Okay, faham setakat ni? So yang kedua tadi, agent cycle adalah agent circle adalah produk. Baru kita dah ni, baru kita buat produk. Macam tadi tu dah cerita dah. Dia dah dapat, dia dah jual sampel, dia dah ada result, dia dah ada testimoni, dah ada feedback. Dia buat produk. Baru dia pergi buat produk. Dan dia tak buat produk terus banyak-banyak. Dia buat produk berperingkat. Okay? Barulah fikirkan pasal produk. Jangan produk dulu. Produk nombor 2. Bila kita dah tahu siapa nak jadi ejen kita, kita dah ada buat pre-order. Contoh salah satunya. Buat pre-order pun boleh. Untuk nanti kita akan cerita. Buat pre-order, buat sampel, buat testimoni. Buat validation, buat survey. Alright? So, baru buat produk. Kemudian yang ketiga, okay, siapa nak belajar lagi? Komen. Saya. Cuba komen. Dah nak hampir sejam kita live. Sekarang kita record live ni. Okay. Yang ketiga, sistem. Ini yang kita kena buat dulu. Kalau kita rekrut ramai orang, produk dah ada, manpower dah ada. Lepas tu takkan orang nak tanya soalan yang sama berulang-ulang kali. Kalau kita nak ada 100 dropship, kita sediakan FAQ. Salah satu sistem kita kena buat. Apa frequently asked question customer, frequently asked question agent. And then sistem apa? Macam mana aku nak submit order, tuan-tuan. Macam mana agent ni nak dapat ayat copywriting. Macam mana agent ni nak dapat marketing tools. Macam mana agent ni nak dapat kelas. Macam mana agent ni nak dapat training. Nak submit order, kalau barang rosak macam mana, postage nak letak kat mana, sistem apa. Dengan sistem ni, buatkan anda kurang kerja hampir 50%. Berperingkat lah. Bila anda dah autopilot, anda tak payah nak pening kepala, pening benda yang lain. Tapi dengan sistem, dia mengurangkan headache anda untuk kembangkan bisnes. Ingat, tadi apa yang anda nak belajar dalam sistem ejen, untuk buat 5 ke 6 angka dalam masa kurang 3 bulan. Jadi ini yang anda kena gunakan dulu. Start buat, jangan percaya apa yang Pak Long cerita, apa yang Puan Nis cerita nanti. Jangan percaya, tapi buat. Okay? So adakah kita punya student, alright? Alhamdulillah, dia follow apa yang kita ajar. Okay, dia follow apa yang kita ajar. Daripada sebelum ni dia jual tudung. Okay, dia jual tudung. Sale dia biasa-biasa. Alright. Sekarang dah capai sebulan RM30,000. Masa tu dia founder. Dia tak tahu nak cari ejen macam mana. Dia tak tahu nak jaga ejen. Sekarang dia dah ada leader. Tak silap Pak Long, 3 orang ke 4 orang. 3 ke 4 orang leader. Dan dah cari batch keempat. Dropship ke ejen? Tak ingat, tak sure. Dia dah cari dropship yang batch, dropship atau ejen, batch keempat. Dia baru start masa sebelum PKP rasanya. Yang masa tu kita ada kelas dengan dia orang. Alright.
Dan dah boleh buat RM30,000. Dah buka kilang production. Dah ada staff. Okay, dulu mungkin 2 orang, rasanya dia dengan suami ataupun dia dengan seorang staff. Sekarang dah ada 6 orang staff. Buat sistem ejen dengan yang cara yang betul. RM30,000. Dan dia minta Pak Long doakan, insyaAllah kita akan tunjukkan kalau dia nak tahu belajar lebih lagi. Sebab dia cakap, okay, Pak Long doakan saya untuk dapat RM100,000 jualan. Mungkin bulan 9 ni ke, bulan ni, insyaAllah. Doakan sama-sama. Okay, Tudung bawal by Aisyah Aziz, brand. Boleh tengok founder dia. Dan kita ada juga beberapa lagi orang student. Kalau nak cerita seorang ni, dah story best. Ni best. Kena-mena dengan agent circle ni. Okay, siapa nak dengar? Komen, saya. Story ni, the best part is dia ni datang belajar. Jaga-jaga founder-founder kat luar sana. Dia stokis. Okay, dia datang belajar dengan founder. Founder tu bawa dia. Ni antara kekeliruan ataupun ketakutan founder. Biasa nak pergi belajar, nak bawa ejen ke, nak bawa stokis ke, boleh bawa. Tapi kita kena betul dulu. Kau buat orang jatuh cinta dengan kita, percaya kat kita dulu. Faham tak? Sebab bila kita bawa cerita dia macam ni, siapa nak dengar? Okay, komen. Saya Pak Long. Clear tak? Okay, clear. Right, share, like, love banyak-banyak. Tag kawan-kawan anda yang buat bisnes. Okay, bersama dengan Pak Long kita akan belajar cara nak rekrut ramai ejen, nak buat sistem ejen. Okay, sekejap lagi kita akan belajar. Next kelas macam mana nak rekrut ejen team profit. Ejen profit. Ejen yang mendatangkan keuntungan. Okay, so get back balik story tu. Dia datang belajar. Okay, Founder ni bawa stokis pergi belajar sama-sama. Sangat-sangat bagus. Okay, best. Tetapi bila dah belajar pombang, habis je kelas tu, stokis tu jadi founder sendiri. Sebab apa? Nanti kita cerita sikit. Story dia ringkas je, sebab tak nak panjang-panjang, supaya banyak lagi benda kita nak cover. Dia datang belajar dengan founder. Founder ni pun baru nak start, tapi dia bawa stokis. Akan rapat dia kot, kenalan rapat lah jugalah. Dia bawa pergi belajar. Stokis dia, first stokis dia, yang top sale antaranya, dia bawa pergi sana. Dia bawa belajar dengan kita, dengan Pak Long, okay, dengan Puan Anis. Lepas tu stokis tu jadi founder. Contact kita sendiri, nak belajar lagi. Saya sekarang dah buat brand baru, ni brand saya tak join sana. Sebab apa? Pak Long tanya. Okay, sebab apa? Founder tak tahu apa-apa. Founder dengan idea dia sendiri, tak guide pun, cakap je, tapi tak tolong pun, tak pandai, tak guide, tak train, tak jaga, tak monitor. Dia ni lebih berkobar-kobar, lebih semangat. Stokis-stokis kat sini. Bukanlah kita nak cakap anda terus jadi founder, no. Kalau anda founder yang bagus, yang ada ilmu, yang pergi belajar dengan orang yang betul, cari guru sistem ejen yang betul, founder akan buat stokis, leader, anak buah semua jatuh cinta kat anda. Dengar anda, kita punya team, okay, kita punya team, alright, buat Puan Anis macam suami dia sendiri. Dia perempuan lah, okay. Puan Anis macam nak keluar, dia WhatsApp, nak pergi sana, dia bagi tahu. Sebab dia dah jatuh cinta, dia dah kenal, dah tahu leader dia ajar macam jaga dia macam mana. Bukan kita nak sangat apa WhatsApp semua tu. Maksudnya kita berjaya bina dia daripada zero kepada someone yang boleh buat jualan. Dia buat belian sehingga 20,000 sebulan. Okay, ada yang buat 28. Belian, bukan jualan, bukan keuntungan. Jualan lagi banyak, keuntungan lagi. So, apa kita nak cakap tadi? Kalau founder tu bagus, bukan nak cakap pasal founder bagus, kita punya bisnes, okay, bila Puan Anis dia dah jaga ada 7 orang masa tu, okay, 7 orang leader, alright, dan dia tak jaga pun yang bawah-bawah, ramai lagi ejen dropship bawah. Semua tu Puan Anis ajar dekat leader, untuk leader yang rekrut dropship, rekrut ejen. Dan bayangkan sampai dropship dengan ejen pun tak kenal. Bukan tak kenal,
lebih sayangkan leader tu daripada kita HQ as founder. Tak ada masalah pun. Sebab kita berjaya create another leader. Bila kita dah sampai tahap macam tu, kita dah create another leader. Kita leader create another leader. Buat apa pening kepala ramai sangat nak jaga? Kita create lagi leader lain. Leader ni untuk rekrut ramai lagi for our business. Untuk pocket kita punya team, pocket kita punya agent, pocket kita. Faham tak? Tak perlu orang kenal semua. Nanti pening kepala nak jaga. Kau jaga agent, kau jaga leader je. Banyak strategi nak kalau anda nak belajar. Nak jaga agent sahaja ke, nak jaga leader sahaja ke, nak jaga dropship sahaja ke. Pilih, sesuaikan dengan produk. Tak semua produk boleh terus ramai dropship, terus ramai agent, terus ramai stokis. No. Okay? Faham tak? Okay, lepas tu founder tu, produk tu jadi founder. Bagi jenama dan dia punya jualan lagi luar biasa. Sebelum ni dia dapat Pak Long, dia masa dia join, the best part is dia jual offline. Dia tak jual online. Masa tu belum lagi jual online. And then bila dia belajar, kita bukan ajar sistem agent, cara nak buat sistem agent. Kita ajar macam mana nak buat agent dia betul. Guna online ke, apa step dia. Guna offline, apa step dia. Macam mana nak duplicate benda yang betul. So daripada dia datang kepada kita untuk belajar, okay, dan dia jadi founder, alright, jualan dia RM10,000 sebulan. Offline, dia belum buat online lagi masa tu. Lepas dia belajar tu, dia tips dekat sini. Apa yang kau dah faham, apa tuan-tuan dah tahu, jangan terus tukar. Sorry, tuan-tuan contoh dah mahir berenang, tuan-tuan nak belajar naik kereta, jangan terus tinggalkan berenang. So sama lah macam ni, dia dah pandai offline, dia nak belajar online. So dia nak rekrut agent online. Dalam masa tu dia nak rekrut agent offline, macam mana kita dah tunjukkan step dia. So dia belajar, kemudian RM10,000 jualan dia hanya jual kerepek, keropok. Keropok. Okay, makanan jajan. So bukan sebab makanan ke, minuman ke, produk ke, no. Tindakan. Nak belajar dengan betul-betul, belajar dengan orang yang betul. Faham tak? Okay, alright. So kemudian, produk dah, sistem dah, agent circle. Tadi produk, kemudian sistem. Belajar sesuatu tak? Belajar sesuatu, komen kat bawah, like, share banyak-banyak. Bagi ramai belajar lagi. Thank you. So, circle yang dalam lagi adalah ni yang ramai tak tahu. Ini yang jadi punca banyak masalah kat luar sana. Masalah apa? Pak Long, ejen saya lari. Puan Anis, ejen saya tak setia. Pak Anis pula. Pak Long, Puan Anis, ejen saya restock sekali je. Restock sikit. Ejen lari, ejen tak aktif lah, apa kerja dah semualah. Semua masalah tu dekat sini. Yang kita tak tekankan, kita tak jaga, kita tak bentuk. Why? Kenapa dia jadi ejen kita? Kenapa aku kena jadi ejen kau? Tuan-tuan, tahu tak kenapa anda buat bisnes sekarang? Kenapa anda, tuan-tuan, berada dekat kelas ni, seminar ni, video ni tengah tengok? Tahu tak? Kenapa? Macam mana? Kenapa aku boleh belajar sampai macam ni? Kenapa aku kena dengar benda macam ni? Sebab tuan-tuan, ingat sistem ejen tadi buat bergerak secara berjemaah. Buat sistem ejen, create another leader. Why? Tuan-tuan mesti ada sebab kenapa tuan-tuan berada dekat video ni tengah tengok. Belajar, buat produk, ada something yang aku nak. Benda yang aku nak ceritakan. Sebab tu tuan-tuan buat benda yang luar biasa, buat yang gila-gila. Orang bisnes ni memang gila-gila. Kalau anda biasa-biasa, bye-bye. Setiap hari produk banyak yang keluar, setiap hari banyak founder yang belajar, setiap hari banyak agent stokis yang jadi. Kalau anda biasa-biasa, anda biasa-biasa je lah, macam biasa. So, why? Kenapa? Kenapa aku buat bisnes? Kenapa dia join kita? Kita kena tahu. Bila dia dah sampai satu tahap, dia dah restock dengan kita banyak kali, dia dah bagi komitmen dengan kita banyak kali, dia ada people commitment, dia dah bagi komitmen dia, dia dah bagi masa dia, dia dah bagi duit dia. Inilah masa dia. You kena tahu why dia. Kenapa dia sanggup buat macam ni? Kenapa dia buat macam ni?
Apa yang menyebabkan dia macam tu? Apa kebengangan dia? Apa bening desire dia? Sama macam anda semua tuan-tuan. Okay, kenapa anda nak belajar sangat? Okay, aku nak belajar, cari cikgu yang betul. So dari situ anda duplicate dia. Dari why tu anda duplicate dia. Duplicate orang yang ada why sama macam dia. Alright? Okay, faham? Alright, kita dah settle. Kita dah habis dekat parts agent, magic, circle. Alright. Kita ada nak sambung lagi. Yang kedua, agent cycle. Tadi agent circle dah bulatan, ni cycle dia macam mana. Alright. So kita akan sambung lepas ni. Alright, kita rehat dulu sekejap. Okay. So dalam 5 minit, 10 minit macam tu kita sambung 10 minit. Okay, kejap lagi kita sambung semula. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi mantap. Assalamualaikum.